Jadi saya nak beritahu yang tak lompat ni tak bererti diorang ni tidak ada niat nak melompat. Yang dah lompat itu tidak bererti mereka tidak menyesal di atas lompatan yang telah dibuat. Kalau kita tak ambil tahu pasal politik, maka akhirnya manusia-manusia yang korup, manusia-manusia yang kotor akan memenuhi politik. Kita kena ramaikan orang yang baik di dalam politik. Kerana bila ramai orang yang baik di dalam politik, maka jumlah orang yang tidak baik di dalam politik akan berkurangan. Tapi kalau orang baik menjauhi politik kerana persepsi bahawa politik tu kotor, politik tu jijik, maka akhirnya politik akan dipenuhi oleh orang-orang yang kotor dan jijik. Jadi itu sebabnya kita kena pastikan rakyat kena participate. Gunakan hak mereka, gunakan peluang yang ada pada pilihan raya umum ke-15 ini untuk pastikan hanya yang terbaik dihantar untuk masuk ke dalam parlimen. Kalau orang tu muda tapi dah rosak macam Syed Saddiq, kalau orang tu nampak muda, handsome tapi penuh dengan formula songsang dan jago menipu macam Rafizi Ramli, kalau dibiarkan duduk dalam parlimen, maka rosaklah negara. Jadi kita kena pastikan pilihan raya akan datang, berikan hanya yang terbaik undi anda. Kalau anda masih lagi nak cuba try test, tak ada masalah. Dulu 2018 cuba sekali, singkirkan BN, undi Pakatan Harapan. Undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Tapi kalau kali ni sekali lagi buat cuba try test, undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Ketidakstabilan akan melanda negara. Bila negara tak stabil, pelabur-pelabur tak akan masuk Malaysia, nilai ringgit tak akan mengukuh, peluang pekerjaan akan kurang, beli barang tetap akan jadi lebih mahal. Maka yang rugi bukan orang-orang politik. Yang rugi ialah tuan-tuan. Orang politik mungkin rugi jika mereka ni biasa buat duit dalam politik, mereka tak boleh buat duit lagi. Tetapi yang rugi, kesan daripada mempunyai kerajaan yang tidak stabil, sentiasa tukar Perdana Menteri, ialah rakyat. Jadi pilihan di tangan anda. Apa yang anda mahukan, anda buatlah keputusan sendiri. Okey? Agak lama itu. Nanti ada nak beri penghargaan kepada mereka yang kekal kat di tempat tetap ni. Mana pun kekal berisik. Maka kepada tempat itu. Saya bukan nak bagi penghargaan pada orang yang kekal tak lompat katak. Sebab ada di antara yang kekal tak lompat katak tu adalah orang yang membantu musuh kita untuk menarik seberapa ramai MP kita lompat katak. Cuma bila kita menang di Cameron Highland, dia tarik handbrake, tak jadi lompat. Ada juga yang nak lompat, bila dia tanya dengan ahli jawatankuasa bahagian dia, ahli jawatankuasa bahagian dia bantah, maka dia tak jadi lompat. Jadi saya nak beritahu yang tak lompat ni tak bererti diorang ni tidak ada niat nak melompat. Yang dah lompat itu tidak bererti mereka tidak menyesal di atas lompatan yang telah dibuat. Jadi saya minta supaya semua pihak dia kena hargai mandat yang rakyat berikan. Bila rakyat berikan dia mandat untuk dia menjadi ahli parlimen Barisan Nasional, kekallah sebagai ahli parlimen Barisan Nasional. Kalau tidak ada akta pun, kekal dengan prinsip perjuangan itu. Kerana kalau kita yakin kita berada di pihak yang benar, kalau semua orang lompat sekalipun, kita seorang je di dalam Barisan Nasional. Kalau Allah Ta'ala takdirkan Barisan Nasional kembali memerintah, InsyaAllah kalau dulu nak merasa jadi Perdana Menteri pun tak boleh, nak merasa jadi timbalan pun tak boleh, nak menjadi menteri pun tak rasa,
Silat-silat air bulan kalau dah semua orang lompat, tinggal dia seorang je setia. Maka dia lah yang akan menjadi Perdana Menteri. Itu sebabnya saya nak beritahu, hari ini ahli UMNO selepas pilihan raya umum ke-15, mereka ada satu tugas yang lebih besar dalam tempoh 6 bulan, iaitu memilih kepimpinan UMNO. Jadi bila memilih kepimpinan UMNO, pastikan pertama sekali cari yang betul-betul setia. Setia bererti dia tidak bercuti ketika dia kalah pilihan raya. Kalah pilihan raya, daripada jawatan pemangku timbalan presiden tiba-tiba berehat. Kita tak perlu orang macam ni dalam parti kita. Kalau dulu dia merasa nikmat menjadi menteri, dapat kekayaan macam-macam melalui UMNO, tiba-tiba bila kita kalah, kekayaan itu digunakan untuk menguatkan parti musuh kita. Kita harap benda ini tidak berlaku. Pastikan yang dipilih itu orang yang berani berhadapan dengan segala kemungkinan. Walaupun ada di antara pemimpin kita, mereka didakwa di mahkamah. Presiden kena sampai 47 pertuduhan. Tapi bila Mahathir minta supaya dia bubarkan UMNO, masuk bersatu, dia tak masuk. Datuk Najib pun dia terus kekal bersama dengan Barisan Nasional. Walaupun orang cemooh dia, orang kata dia punca kekalahan dan sebagainya, dia tak pernah give up. Jadi kita kena pastikan kita sentiasa dengan pemimpin-pemimpin seperti ini. Bukan pemimpin yang bila kita suruh tarik sokongan kepada Muhyiddin, dia tak nak tarik. Padahal dia daripada UMNO, padahal dia daripada Barisan Nasional. Sepatutnya bila pengurusi Barisan Nasional memutuskan, kita tarik sokongan. Kerana kita dibuli oleh Muhyiddin. Duit kita ditahan, pemimpin kita nak dipenjarakan oleh Muhyiddin. Kita dah maafkan dia, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Last kali dia nak tikam kita, dia mainkan kita di Sabah. Kita suruh MP-MP kita tarik sokongan. Ramai yang tak nak tarik. Ini tak boleh berulang kembali. Dan satu-satunya cara, kita kena ajar mereka dalam pemilihan parti yang akan datang. Kita tak boleh ada pemimpin yang tak setia pada parti ni, yang meletakkan tak setia kepada musuh kita untuk menjadi pemimpin parti. Tak kira lah jawatan apa dia pegang di dalam kerajaan, kita kena bersihkan mereka dalam pilihan raya parti yang akan datang. Hanya pastikan orang yang betul-betul kita yakin akan bersama dengan UMNO, tak kira time menang, tak kira time kalah, tak kira kalau UMNO dah menang, ada satu lagi langkah syarikat menyebabkan UMNO menjadi pembangkang. Kita kena pastikan orang ni tetap setia bersama dengan UMNO, yang akan kita ketengahkan sebagai pemimpin yang akan mewarisi kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional.